Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Sembang-Sembang Maths. So untuk hari ni saya akan bincangkan trial hari tu, trial daripada Kelantan at Maths. So masa diberikan 2 jam. So untuk yang ni saya harap student-student dekat rumah sana ataupun student kalau yang nak study at Maths, boleh rujuk video ni. So saya harap video ni beri manfaat kepada semua student. Jadi jom kita start. Soalan nombor 1. So, rajah 1 menunjukkan 6 keping kad huruf. Satu kod dengan 4 kad hendak dibentuk menggunakan kad itu. So, yang A dia nak cari bilangan kod yang berlainan yang dapat dibentuk. So, kat sini kita ada 6 kad. Kita ada 6 kad. Kita nak susun. So, kita guna P. Nak susun dekat 4 kad. 4 tempat. So, 6P4. Yang ni boleh tekan kalkulator. So, tekan 6P4. Kita akan dapat 360. Untuk soalan B pula kita ada syarat. So bila ada syarat kita buat tempat dulu. So buat 4 tempat. Dia cakap yang akhir mesti huruf vokal. So kita ada 2 huruf vokal, E dengan A. So kita ada 2 kemungkinan untuk tempat yang terakhir ni. So contohlah kalau A tu kita telah dipilih untuk tempat akhir. So kita masih ada 5 huruf. Kita masih ada 5 huruf nak susun dekat 3 tempat. So kalau nak salin balik dia akan jadi 5P3 darab 2. So yang ni boleh tekan kalkulator 5P3 darab 2. So kita akan dapat 120. Alright, settle. Soalan nombor 2. Soalan ni mungkin ada ralat dekat sini. Mungkin yang ni tambah sebab jawapan dia tak sama dengan skema. Tapi tak apa, yang ni saya buat tolak dulu. Dan untuk soalan ni mungkin memang ada jalan kerja yang lebih ringkas, tapi tak apa, saya buat untuk yang semua orang senang faham. So sekarang kita nak GX. Kita diberi G songsang F, betul tak? So kita nak bahagian G saja. So kalau kita nak bahagian G saja, kita perlu buang F ni. So kita perlu letak F songsang supaya kita boleh potong. Dapat G saja. So kita perlu cari dulu F songsang. So kat sini kita gantikan F ni dengan Y equal to 3x tolak 6 per x tolak 2. So akan jadi xy tolak 2y per 3x tolak 6. So bahagian yang ada x semua kita letak belah kiri. Yang tak ada x kita letak belah kanan. So kita faktorkan x dapat y tolak 3. Right. Dan x kita dapat 2y tolak 6 per y tolak 3. Dan kita tukar yang ni kepada f songsang. Akan dapat 2x tolak 6 per x tolak 3. So sekarang kita nak G songsang F. G songsang F. Dalam tu F songsang X. So apa yang kita perlu buat, kita salin dulu G songsang F ni. Salin dulu. Dekat tempat X ni kita letak kurungan besar. Kurungan besar. Tolak 1 per dengan X. Per dengan kurungan besar. Dan kita masukkan F songsang X dalam ni. So F songsang X adalah 2x tolak 6 per x tolak 3. Ni pun sama, 2x tolak 6 per x tolak 3. So kita nampak F dengan F songsang boleh potong. Tinggallah G songsang X. Dan untuk yang ni kita nampak bahagian ni banyak sangat, betul tak? So kita buat dulu yang bahagian atas supaya lebih senang kita nampak. So kat sini kita buat dulu 2x tolak 6 x tolak 3. Kita buat asing-asing. Yang ni darab yang ni, yang ni darab yang ni. So kita dapat 4x tolak 12 x tolak 3 tolak 1. So sekarang kita nak samakan penyebut. Darab dengan x tolak 3, atas darab dengan x tolak 3. So sekarang dah sama penyebut, kita boleh buat garis panjang terus. Bawah boleh letak x tolak 3 terus. Atas boleh salin balik 4x tolak 12 tolak 1 x tolak 3. Dan kita kembangkan. Tolak x tambah 3. Alright. So sekarang ni 4x tolak 1x dapat 3x. Negatif 12 tambah 3 dapat negatif 9 per x tolak 3. So kat bahagian atas ni dah dapat 3x tolak 9 per dengan x tolak 3. Untuk bahagian pecahan ni kita letak panjang sikit. So untuk yang ni kita letak 2x tolak 6 per x tolak 3. So ini saya padam dulu. Padam dulu. Right. So sekarang kita nampak yang ni dah telah jadi pecahan bertingkat, betul tak?
So pecahan bertingkat kita nak 2 tingkat saja. So apa yang kita perlu buat? Kita perlu guna cara pecahan bertingkat. Macam mana? Yang untuk atas ni kita boleh serapkan ke bawah. Okey. So yang terlebih bawah ni kita boleh letakkan dekat atas. Okey, so sekarang ni kita perlu letak kurungan kat sini. Sini dengan sini. Okey, yang sama kita boleh potong. Sini dengan sini. So kita dapatlah G songsang X kita adalah 3X tolak 9 per 2X tolak 6. Tapi kat sini kita nak GX bukannya G songsang. So kita perlu songsangkan sekali lagi. Okey. So kita labelkan yang ni Y. Alright. Dan kita buat macam tadi juga. Darabkan ke sini. 2xy tolak 6y 3x tolak 9. Dan yang ada x semua kita letak belah kiri. Yang tak ada x kita letak belah kanan. Faktorkan x sama juga 2y tolak 3 6y tolak 9. So kita dapatlah x adalah 6y tolak 9 per 2y tolak 3. Dan kita tukarkan yang ni jadi gx. Sebab yang ni g songsang, kita tukarkan jadi gx. Okey. So 6x tolak 9 per 2x tolak 3. Okey. So yang tu untuk soalan A. Okey, untuk soalan B dia cakap GP adalah 2. Okey, maksudnya kita masukkan x tu dengan P. Alright, 2P tolak 3, kita akan dapat 2. Okey. So untuk soalan ni kita darabkan semua ni ke tepi dulu. Akan jadi 6P tolak 9. So yang ni 4P tolak 6. Sampai sini kita boleh tekan kalkulator. Okey. So tekan 6P. P tu kita gantikan dengan X. Tolak 9. Equal to 4X tolak 6. Okey. Shift soft untuk kalkulator hitam. Kalau untuk kalkulator baru, shift soft equal. So kita akan dapat jawapan adalah 3/2. Alright. Okey, soalan nombor 3, soalan vektor. So soalan ni mungkin ada ralat, yang ni patutnya K. Alright. Yang ni patutnya K. Okey. So untuk soalan A, dia nak cari QR. So QR adalah QP tambah PR. Okey. QP tambah PR. So QP ni terbalik dengan PQ. So kita letak negatif 8P. PR adalah 12Q. Okey. So untuk soalan nombor 2 kita nak PT. So PT adalah PQ tambah QT. PQ tambah QT. So PQ, QT ni kita diberikan 3/4 QR. Alright. So ini kita salin balik. PQ adalah 8P. QR adalah yang atas tadi. Negatif 8P tambah 12Q. So ini kita perlu kembangkan. So kita akan dapat 8P. So yang ni kembangkan akan dapat negatif 6P. Yang ni kembang akan dapat 9Q. So 8 tolak 6 dapat 2P. Yang ni 9Q. Okay. So untuk soalan B pula. Untuk soalan B kita ada kat sini PS dan RS. So macam mana kita nak relatekan antara PS dan RS? Kita tengok dekat gambar. So yang ni PS, yang ni RS. So kita perlu gabungkan garisan tu. Sambungkan garisan. So kita perlu sambung dekat sini. So kita nampak PS adalah PR tambah RS. Okay. So PS boleh ganti dengan HPT. PR boleh ganti dengan 12Q. Okay, 12Q. RS boleh ganti dengan K, 2P tolak 7Q. So yang ni HPT. PT boleh ganti dengan 2P tambah 9Q. Okay, yang ni tersalin balik 12Q K 2P tolak 7Q. Okey, lepas tu baru kita kembangkan. Yang ni akan jadi 2HP 9HQ. Yang ni pun kembangkan 2KP negatif 7KQ. Okey, so yang ni dah okey dah. Yang ni bahagian P, yang ni bahagian Q. So untuk belah ni kita perlu susun. So kita susun untuk P dulu 2K. Untuk Q kita ambil yang depan 12 tolak 7K. Alright. 12 tolak 7K. Dekat luar letak Q. Ni salin balik. Tambah 9HQ. So kita nampak bahagian P sama dengan bahagian P. Okay. Bahagian Q sama dengan bahagian Q. So kita keluarkan dulu. 2H sama dengan 2K. So kita dapat H sama dengan K.
Untuk bahagian ni pula 9H sama dengan 12 tolak 7K. So macam mana kita nak cari H dengan K? Kita perlu gantikan H ni ke dalam ni. So yang ni akan jadi 9H ganti dengan K. Sampai sini kita boleh tekan kalkulator. Okay. So kita tekan 9K ganti dengan 9X. Alright. Equal to 12 tolak 7X. So kita dapat shift soft equal. Ataupun kalau kalkulator lama boleh tekan shift soft. Okay. So kita dapat negatif. Kita dapat 3/4. Okay, untuk H pula, H sama dengan K. So kita dapat kat sini H adalah 3/4 juga. Okay, settle. Okay, untuk soalan 4 kita diberi satu persamaan. So kita salin dulu persamaan ni. Y equal to X tan theta tolak dengan Gx kuasa 2 per 2V kuasa 2 sec kuasa 2 theta. Okay, so sekarang kita diberi info iaitu V20, G10 dan kita diberi juga X24, Y kosong. So kita ganti Y dengan kosong, X dengan 24. Okey. Tan theta tolak dengan G adalah 10, X adalah 24. Okey, kuasa 2 per dengan 2V kuasa 2. V adalah 20. Sec kuasa 2 theta. Okey. So ini salin je balik 24 tan theta. Yang ni kita boleh tekan kalkulator. Okey. Negatif 10 24 kuasa 2 per dengan 2 20 kuasa 2. So kita dapat negatif 36 per 5 sec kuasa 2 theta. So sekarang kita nampak ada pecahan. So kita nak buang pecahan tu. Okay. So kita darabkan dengan pecahan tu. Darabkan dengan 5. 0 darab 5 dapat 0. 24 darab 5 dapat 120. Okay. 5 dengan 5 boleh potong. Tinggal yang atas saja. So sec kuasa 2 theta. So sekarang kita salin balik yang ni 120 tan theta. Okay, kalau tengok kat sini sec kuasa 2 ni kita boleh huraikan menjadi tan. So sec kuasa 2 adalah 1 tambah tan kuasa 2 theta. Okay, lepas tu kita boleh kembangkan. Right. So ni akan jadi negatif 36 negatif 36 tan kuasa 2 theta. So sekarang kita nampak negatif ni kita perlu pindahkan ke belah kiri untuk jadi positif. So akan jadi 36 tan kuasa 2 theta. Positif pindah sebelah akan jadi negatif. Alright. So yang ni pun sama. Negatif 36 pindah akan jadi positif. Okay, so sekarang kita nampak yang ni tan. Yang ni pun tan. So kita boleh let Y ataupun biarkan Y equal to tan theta. Okay, so kalau kita nak salin balik dia akan jadi 36 Y kuasa 2 tolak 120 Y tambah 36 equal to 0. Okay. Dan kita boleh tekan kalkulator. Okay. Nilai A adalah 36. Nilai B adalah negatif 120. Okay. Dan nilai C adalah 36. So kita akan dapat Y kita adalah 3 dan 1/3. So kita perlu faktorkan. Y tolak 3. 3Y tolak 1. Okay. Tapi kalau kita tengok balik Y darab dengan 3Y, kita akan dapat 3Y kuasa 2, betul tak? So tak sama dengan ni. So macam mana kita nak buat 36 nak dapat 3? Kita perlu bahagi 12. Okay. So bila yang ni bahagi 12, yang ni pun perlu bahagi 12, yang ni pun perlu bahagi 12. So yang ni bahagi 12 akan dapat 10Y. Yang ni bahagi 12 akan dapat 3. Alright. So bila Y sama dengan 3, tan theta pun sama dengan 3. Okay. Yang ni pun sama. Tan theta pun sama dengan 1/3. So soalan nak cari tan theta. So yang ni lah jawapan dia. Okay. So kita buat untuk soalan B pula. So untuk soalan B, kita nak cosec negatif 45. Okay. Alright. So sekarang kita tengok huruf yang ketiga adalah S. So S adalah 1/S, iaitu 1/sin. Right. 1/sin. Negatif 45. So perlu ingat, kalau sin sudut dalam negatif, kita boleh keluarkan negatif. Akan jadi 1/- negatif sin 45. So nak cari sin 45 tu, kita boleh tengok dekat segitiga dekat sini. So kita nampak kita ada segitiga sini. Alright. So segitiga yang ni. Okay, panjang yang bawah ni adalah negatif 2/2. So negatif ni tak letak pun tak apa.
Sebab kita nak cari panjang. Okay. So yang atas ni set 2 per 2 juga. Dan yang hypotenuse ni adalah 1. Sebab dia cakap yang ni adalah bulatan unit. So bulatan unit panjang ni adalah 1. Okay. Alright. So sudut dekat sini adalah 180 tolak 135. Kita dapat 45. Okay. So sekarang kita nak cari sin 45. Sin 45 adalah tentang per hypotenuse. So tentang adalah yang ni. Hypotenuse adalah 1. So per 1 ni tak tulis pun tak apa. Okay. Dan kita masukkan dalam persamaan. Sin 45 adalah set 2 per 2. So macam tadi juga kalau kita nak cari pecahan bertingkat ni, kita nak yang atas, kita nak 2 tingkat ni saja, betul tak? So 2 ni kita perlu letakkan dekat atas. Akan jadi 2 per negatif set 2. Okay. Negatif ni pun dia tak afdal kalau kita letak dekat bawah. So kita perlu letak dekat tengah ataupun dekat atas. Okay. Alright. Okay, so soalan dia nak dalam bentuk set ni. So set perlu dekat atas. So apa yang kita perlu buat? Kita perlu rationalize. So darabkan dengan conjugate, iaitu set 2. Yang ni pun darab dengan set 2. So yang atas akan dapat negatif 2 set 2. Yang bawah set 2 darab set 2 akan dapat 2. So 2 dengan 2 boleh potong. So jawapan kita dekat sini adalah negatif set 2. Alright. Okey, soalan nombor 5. Rajah 4 menunjukkan lengkung y equal to x kuasa 2 tambah p. So yang ni ralat, yang ni adalah p. Dan tangent pada lengkung itu pada titik A adalah 2q. So kat sini dia nak cari pintasan y bagi lengkung itu dalam sebutan q. So untuk soalan A, persamaan lengkung adalah y equal to x kuasa 2 tambah p. Dia nak pintasan y. Pintasan y itu adalah yang tak melekat dengan x, iaitu p. So pintasan y adalah p dalam sebutan q. Okey, dalam sebutan q. So sekarang ni kita perlu gantikan 2q ni dalam persamaan. Okey, so masukkan y adalah q. Okey, x adalah 2. Okey, kuasa 2. Kuasa 2 tambah p. So akan jadi q adalah 4 tambah p. So dia nak p. So q tolak 4. So untuk soalan B pula, dia nak persamaan tangent pada titik A. Dan jika pintasan y bagi lengkung itu adalah 1. So pintasan y dia cakap adalah 1. So P adalah 1 equal to Q tolak 4. So kita dapat Q adalah 5. Okay. So untuk buat persamaan tangent, kita perlu ada kecerunan dan titik. So kecerunan yang kita nak adalah kecerunan tangent. Okay. So untuk cari kecerunan tangent, kita perlu buat dy dx. So y tadi adalah x kuasa 2 tambah P, iaitu x kuasa 2 tambah 1. Okay, so kat sini kita buat dy dx. Kita dapat 2x. So untuk cari kecerunan tangent, masukkan x tu dengan titik yang diberi, iaitu 2. Okay, so kita dapat kecerunan tangent adalah 4. Okay, dan titik yang diberi tadi adalah 2q. So sekarang ni kita boleh guna y equal to mx tambah c. Q tadi kita dapat 5, betul tak? So y adalah 5, m adalah 4, x adalah 2 tambah c. So c adalah 5 tolak 8. Kita dapat negatif 3. So jawapan kita adalah y equal to 4x tolak 3. Okay, settle. Okay, soalan ni soalan janjang. So jom kita buat. So kat sini dia cakap yang ni adalah 3 sebutan ganjil yang pertama. So maksudnya yang ni sebutan pertama, yang ni sebutan yang ketiga sebab ganjil, yang ni sebutan kelima. Okey. So sekarang ni kita salin dulu. Sebutan pertama adalah h tambah 2. Sebutan kedua tak diberi. Sebutan ketiga 2h tolak 11. Sebutan keempat tak diberi. Sebutan kelima h tambah 2 per 9. So yang ni adalah janjang aritmetik. So kita nampak beza yang ni dengan beza yang ni adalah sama. Okey. So maksudnya 2h tolak 11. Okey, tolak dengan h tambah 2 equal to yang ni tolak yang ni. So h tambah 2 per 9 tolak dengan 2h tolak 11. Okey, so sekarang ni kita boleh tekan kalkulator terus. So gantikan h tu dengan x tolak 11. Okey, tolak dengan kurungan x tambah 2. Okey, equal to h tambah 2 per 9, x tambah 2 per 9. Okey, tolak dengan 2h tolak 11, 2x tolak 11. So sekarang ni kita tekan shift solve ataupun shift solve equal.
So kita dapat jawapan kita adalah 109/13. Okey. So untuk soalan B, dia nak beza sepunya. Okey, kalau kita tengok balik, kalau yang ni kan, kalau kita tambah dengan beza sepunya, tambahkan dengan D, okey, kita akan dapat yang ni. So tambah lagi dengan satu lagi D, kita akan dapat yang ni. Maksudnya, kalau kita ambil H tambah 2, tambahkan dengan D, tambahkan dengan lagi satu lagi D, iaitu tambah 2D lah. Kita akan dapat 2H tolak 11. Okay, so sekarang ni kita nak beza sepunya, iaitu D yang ni. So kita gantikan H dengan jawapan tadi. Okay, tambah 2, tambah 2D. Yang ni pun ganti dengan jawapan tadi. Okay, tolak 11. So sekarang ni kita dah boleh cari D. Tekan je kalkulator. Okay, 109/13. Okay, tambah 2, tambah 2D. Okay, equal to 2. 109/13. Okay, tolak 11. So kita dapat kat sini, shift soft equal. Jawapan kita adalah negatif 30/13. Okay, settle. Okay, soalan nombor 7. So yang ni adalah soalan hukum linear. So kita nampak satu graf garis lurus dilukis berdasarkan jadual. So maksudnya titik yang ni berkaitan dengan titik yang ni. Yang ni berkaitan dengan yang ni. Yang ni berkaitan dengan yang ni. Okay, so kita nampak untuk satu ni adalah wakil bagi log P tambah 1X. Okay, dan untuk dua ni adalah wakil bagi log P tambah 1Y. Okay, so jom kita salin balik untuk soalan A. Log P tambah 1Y adalah 2. Okay, so kita gantikan Y tu dengan titik yang diberi, iaitu 4. Equal to 2. So kita nampak dalam bentuk ni, asas ni kita boleh tendangkan jawapan. So yang tinggal belah kiri adalah 4, yang tinggal belah kanan adalah P tambah 1. So 2 tertendang akan di atas. Okay, so bila kita nak hilangkan kuasa 2, kita perlu punca kuasa 2 kan. Yang ni dengan yang ni. So punca kuasa 4 dapat 2. Yang ni hilang akan jadi P tambah 1. So P kita dapat 1. Okay, so untuk cari Q pula, kita perlu tahu kecerunan yang ni adalah sama dengan kecerunan yang ni. So kita cari dulu kecerunan. Kecerunan yang ni adalah 3 tolak 2 bahagi dengan 2 tolak 1. Okay, Y tolak Y bahagi dengan X tolak X. So kita dapat kecerunan adalah 1. So untuk kecerunan yang ni pula sama juga, Y tolak Y, Q tolak 3 bahagi dengan X tolak X. 4 tolak 2. So yang ni sama dengan kecerunan yang ni, maksudnya yang ni sama dengan 1. So yang ni boleh tekan terus kalkulator. Q tu kita gantikan dengan X tolak 3 bahagi dengan 4 tolak 2 equal to 1. So tekan shift soft equal, dapat jawapan Q adalah 5. Okey, untuk soalan B pula, dia nak ungkapkan Y dalam sebutan X dalam bentuk indeks. So first kali kita perlu tukarkan yang ni ke bentuk linear dulu. Y equal to MX tambah C. So Y kita ikut yang ni, log P tambah 1Y. Okay, M kita dapat tadi 1, betul tak? 1. Okay, X kita ikut yang ni, log P tambah 1X. Alright, tambah C. Okay, so P tadi kita dapat 1, betul tak? So 1 tambah 1, 2. So boleh gantikan terus dengan 2. Yang ni pun sama, boleh gantikan terus dengan 2. Okay, jadi jom kita gantikan satu titik. So saya pilih titik yang ni. Okay, titik 1, 2. So 1 dekat sini, 2 dekat sini. Okay, 1 tambah C. So kita dapat dekat sini C adalah 2 tolak 1. So bila kita salin balik, dia akan jadi log 2Y. 1 darab dengan ni dapat log 2X. C adalah 1. So sekarang kita nak Y, betul tak? So Y kita nak, asal kita boleh tendangkan jawapan. So Y adalah 2, tendang yang ni akan naik ke atas. So 2 kuasa log 2X tambah 1. Alright, settle. Okey, soalan nombor 8. Tapi sebelum tu saya nak cakap, mungkin soalan nombor 8 ni ada yang tak okey sikit. Tapi tak apa, nanti boleh tanya cikgu. Okey, so kita buat untuk soalan A dulu. Dia cakap yang ni, panjang lengkok meja AD ialah yang 27.528. So yang ni, yang meja adalah 27.528.
So formula untuk panjang lengkuk adalah S equal to R theta. Panjang lengkuk adalah 27.528. Jari adalah 6. Theta dekat sini adalah theta yang sini. Okey. So nak cari theta yang ni, kita ambil yang ni bahagi 6. Okey. 27.528 bahagi dengan 6. 528 bahagi 6. So kita dapat 4.588. Alright. So untuk soalan ni kita nak AOD, betul tak? So AOD dekat sini. So untuk satu bulatan adalah 2 pi radian. So untuk cari theta yang ni kita ambil keseluruhan, iaitu 2 pi tolak dengan yang atas tadi, 4.588. So ini boleh tekan terus kalkulator, 2 pi tolak dengan 4.588. So kita akan dapat 1.6952. Alright, so settle. So buat untuk soalan B pula. Soalan B dia nak luas. So yang ni saya padam dulu. Okay. So untuk cari luas tu kita perlu cari luas yang ni dulu. Okay. Luas trapezium yang ni dulu. So kita lukis dulu untuk yang ni, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. So panjang yang ni adalah jejari, iaitu 6. Okay. Panjang yang ni adalah 9 bahagi 2, iaitu 4.5. Cumanya panjang yang ni kita belum tahu. So untuk cari panjang yang ni kita perlu buat satu segitiga dekat sini. Okey. Segitiga dekat sini. Okey, so untuk segitiga yang ni kita nampak panjang yang ni adalah 4.5. Okey, panjang yang ni adalah jejari, iaitu 6. So untuk cari panjang yang ni kita guna teorem Pythagoras. So kita ambil 6 kuasa 2 tolak dengan 4.5 kuasa 2 punca kuasa. So ini boleh tekan terus kalkulator. 6 kuasa 2 tolak dengan 4.5 kuasa 2. Okey, punca kuasa. So kita akan dapat 3.9686. Alright. So yang tu adalah panjang dekat sini, betul tak? Yang kita nak panjang sini. Okey. So untuk cari panjang sini kita ambil keseluruhan tolak jawapan tadi. So keseluruhan adalah 6. Panjang yang ni tolak dengan jawapan tadi, 3.9686. Okey, so kita dapat panjang yang ni adalah 6 tolak 3.9686. Kita dapat, kita ambil 4 titik puluhan, 2.0314. Alright, so untuk cari luas yang ni kita guna 1/2. Panjang yang ni tambah panjang yang ni, 6 tambah 2.0314 darab dengan panjang yang ni, 4.5. So ini boleh tekan terus kalkulator. 1/2 darab dengan 6 tambah 2.0314 darab dengan 4.5. Okey. So kita dapat 18.0707. 18.0707. So yang tu adalah luas yang trapezium yang ni. So untuk cari luas bloret kita perlu tolakkan dengan luas yang ni. Okey, perlu tolakkan dengan luas yang ni. So luas yang ni kita perlu cari. Yang ni adalah luas sektor. Okey, di mana jejari adalah 6. Okey, dan dia punya sudut dekat sini adalah yang sudut tadi bahagi dengan 2. So 1.6952 bahagi dengan 2 untuk theta dekat sini. So untuk cari luas sektor kita guna formula 1/2 R kuasa 2 theta. So R adalah 6. Theta tadi adalah 1.6952 bahagi 2. Okey, so yang ni kita boleh tekan terus kalkulator. 1/2 darab dengan 6 kuasa 2 darab dengan 1.6952 bahagi 2. Okey, so kita akan dapat 15.2568. Okey, so untuk cari luas bloret kita ambil yang ni tolak dengan luas yang ni. Okey, so ambil lah 18.0707 tolak dengan 15.2568. Okey, so 18.0707 tolak dengan 15.2568. So kita dapat 2.8139. Okey, settle. Okey, soalan nombor 9 pula. Okey, sebelum tu saya nak cakap untuk skema jawapan dekat sini dia letak tambah. Okey, tapi untuk hari ni saya letak tolak, okey, sebab saya nak tunjuk jalan kerja je. Okey.
So untuk yang ni kita perlu rationalize dulu. So kita ada 11/4 tolak sek 5. So untuk rationalize kita perlu darabkan dengan conjugate yang bawah ni, iaitu darab dengan 4 tambah sek 5. So atas pun darab dengan 4 tambah sek 5. So yang atas akan jadi 11 darab dengan 4 tambah sek 5. Okey, yang bawah ni kita boleh guna hukum yang ni. A tolak B, A tambah B. Dia akan jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okey, so A kat sini adalah 4. So 4 kuasa 2 adalah 16. Okey, B dekat sini adalah sek 5. So sek 5 kuasa 2 adalah 5. Alright, so akan jadi 11 4 tambah sek 5, 16 tolak 15, 16 tolak 5, 11. So yang ni boleh potong, tinggal 4 tambah sek 5. So sekarang kita ada sek M tambah N sek 5 adalah sama dengan 4 tambah sek 5. Okay, so untuk kita hilangkan punca kuasa ni, kita perlu kuasa duakan. So kuasa duakan yang ni, kuasa duakan yang ni. So ini kuasa duakan akan hilang. M tambah N sek 5. Yang ni akan kuasa 2. 4 kuasa 2, 16. Lepas tu 4 darab 2 darab sek 5 akan dapat 8 sek 5. Dan yang last sekali, sek 5 kuasa 2 akan hilang, akan dapat 5 saja. Okay, so ini kita salin balik. M tambah N sek 5, 16 tambah 5 kita akan dapat 21. Okey, lepas tu kita boleh bandingkan. So kita nampak bahagian yang ni sama dengan yang ni. Okey, dan bahagian yang ni sama dengan yang ni. So dia nak jawapan M tolak N, betul tak? So M adalah 21 tolak N. N adalah 8. So 21 tolak dengan 8, kita akan dapat 13. Okey. Okey, soalan 10. So untuk soalan A dia cakap didapati 1 daripada 5 orang tidak mempunyai telefon pintar. So ini adalah taburan binomial. Okey, di mana kebarangkalian adalah 1/5 tidak mempunyai telefon pintar. So kalau P 1/5, kalau Q kita ambil 1 tolak 1/5, kita dapat 4/5. Okey, so untuk soalan 1, jika 6 orang murid dipilih, cari kebarangkalian sekurang-kurangnya 3 orang tidak memiliki telefon pintar. So sekurang-kurangnya 3 tu adalah 3 dan ke atas. 3, 4, 5, 6 sahaja, sebab kita hanya ada 6 orang murid dipilih. So contohlah kalau keseluruhan kebarangkalian kita ada 0 sampailah 6. Okey, 4, 5, 6. Yang kita nak hanya 3, 4, 5, 6, betul tak? So kita boleh ambil keseluruhan kebarangkalian, iaitu 1 tolak dengan kebarangkalian yang depan ni. Okey, tolak dengan 0, 1, 2. Kita akan dapat yang kita nak ni. Okey, so yang ni kita boleh tulis juga 1 tolak kebarangkalian 0, 1, 2. Okey, dan kita buat 1 tolak kebarangkalian. So untuk 0 kita boleh guna NCR. Okey, so N adalah 6 orang murid, 6. R adalah 0. Okey, lepas tu kita letak 1/5. Okey, yang ni 4/5. Okey, untuk kuasa ni kita ambil kuasa 0. Untuk kuasa ni kita ambil 6 tolak 0. Okey, sama juga macam ni. Kita buat untuk nombor 1 pula, 6C1. So ini sama, 1/5, 4/5. Okey, so yang ni kita ambil kuasa 1. Yang ni kita ambil 6 tolak 1. Okey, yang ni pun sama, 6C2. Ni 1/5. Yang ni 4/5 juga. Okey, ni kuasa ni kita ambil kuasa 2. Yang ni kita ambil 6 tolak 2. Alright, lepas tu tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan 0.09888. Okey, so itu untuk soalan 1. Untuk soalan 2, dia cakap jika bilangan murid adalah 705, hitung sisihan piawai. Okey, so untuk taburan binomial, kita ada formula sisihan piawai, iaitu NPQ punca kuasa. Okey, so N kat sini dia bagi 705. Okey, P kita dapat 1/5, Q kita dapat 4/5. So punca kuasa kita akan dapat sisihan piawai. So ini tekan je kalkulator. Okey, punca kuasa 705 darab 1/5. Okey, darab 4/5. Okey, so kita akan dapat jawapan kita adalah 10.6207. Okey, so yang tu untuk soalan ni. Kita buat soalan B pula. Okey, soalan B. X adalah pemboleh ubah rawak selanjar dengan keadaan yang ni. So yang ni adalah taburan normal. Okey,
di mana yang ni adalah mean, yang ni adalah variance. So nak tukar yang ni kepada CCMPY, kita perlu buat punca kuasa 25. So kita dapat CCMPY adalah 5. So diberi dekat sini P X kurang daripada 9 adalah 0.7257. So kalau kita diberi X, kita perlu tukar kepada Z dulu. Okay, so kita ambil 9 tolak min bagi CCMPY. 9 tolak min bagi CCMPY, iaitu 5. Okay, 0.7257. So sebelum tu kita buat dulu loceng, graf loceng. So yang ni kecil. So kalau kecil kat sini, contoh kalau kat sini, kalau luas ni 0.7257, dia tak logik. Sebab yang ni dia lebih 0.5. Okay, so maksudnya yang ni dia perlu berada belah kanan. So perlu berada belah sini. So yang ni barulah logik 0.7257. Okay, so nilai dekat sini adalah 9 tolak min per 5. Okay, so kalau nak tengok jadual, kita perlu cari luas dekat sini. So macam nak cari luas sini, kita ambil 1 tolak 0.7257. So tekan 1 tolak 0.7257. So kita akan dapat 0.2743, luas yang belah kanan. Okay, so kita perlu tukar sikit yang ni. So P, kita ambil Z lebih besar daripada yang ni. Lebih besar maksudnya belah kanan. Okay, 9 tolak min bagi CCMPY adalah 0.2743. Okay, so sekarang ni kita dah boleh cari dah 9 tolak min bagi 5. So yang ni kita perlu tengok table. Okay, so tengok dekat dalam kotak ni ada tak 0.2743. Nampak 0.2743. So yang ni adalah 0.60. 0.60. So kita dah boleh cari min. Okay, so kita tekan 9 tolak X per dengan 5. Okay, equal to 0.60. Okay, tekan shift soft equal. So kita dapat kita punya min adalah 6. Alright, settle. Okay, soalan nombor 11. Kita nak cari julat nilai X. Okay, so untuk A ni kita nak cari julat nilai X, kita perlu kembangkan dulu. So akan jadi 8X tolak X kuasa 2, 15. Lepas tu kita perlu pindah semua ke belah kiri. Akan jadi negatif X kuasa 2 tambah 8X. 15 pindah akan jadi negatif 15. Okay, so kita nampak untuk kuasa 2 ni ada negatif. So kita perlu positifkan. Negatif jadi positif, positif jadi negatif, negatif jadi positif. Simbol pun kita perlu ubah. Alright, so kita nampak yang ni adalah kuadratik. So kita perlu tekan nilai untuk kuadratik. A adalah 1, B adalah negatif 8, C adalah 15. So kita dapat kat sini X adalah 5 dan 3. Right, so kita perlu faktorkan. X tolak 5, X tolak 3. Right. Okay, so yang ni adalah julat. So bila julat kita perlu rujuk jadual. So untuk rujuk jadual ni kita perlu pastikan perkali X kuasa 2 ni positif. So yang ni dah positif, so kita boleh rujuk jadual kita. Okay, so kalau besar daripada kosong, kita perlu tulis X yang ni, X yang ni. Okay, tapi kalau kecil daripada kosong, kita perlu tulis yang ni, macam ni, macam ni. Okay, so untuk jawapan belah kiri ni, kita ambil jawapan yang lebih kecil. Jawapan yang kanan kita ambil jawapan yang lebih besar. Sama juga yang ni, kiri yang lebih kecil, yang ni yang lebih besar. So kita nampak yang ni besar daripada kosong. So kita ambil yang ni. Okay, yang ni. So yang ni kita ambil yang tepi ni, X lebih kecil, X lebih besar. Untuk bahagian kiri kita ambil jawapan lebih kecil, 3. Untuk belah kanan kita ambil jawapan lebih besar, 5. So yang ni kita padam balik sebab yang ni hanya rujukan. Okay, so sekarang kita buat untuk soalan B pula. Okay, untuk soalan B ni kita ada persamaan yang lama dan persamaan yang baru. Okay, so yang ni adalah yang lama dan yang ni adalah yang baru. So kita perlu bahagikan. Untuk yang lama ni kita perlu cari punca dulu. So punca yang diberi kat sini adalah alfa dan beta. Okay, lepas tu kita perlu buat hasil tambah punca dan hasil darab punca. So untuk hasil tambah punca adalah alfa tambah beta. Formula HTP adalah negatif B per A. Okay, so kat sini negatif B kat sini adalah negatif 7. A kat sini adalah 2. So kalau permudahkan akan jadi alfa tambah beta equal to 7 per 2. So kita buat untuk hasil darab punca pula.
So hasil darab punca adalah punca darab punca, alfa darab beta. So untuk hasil darab punca adalah C per A. So C adalah 1, okay, A adalah 2. Okay, so yang ni untuk yang lama, kita buat untuk yang baru pula, okay, untuk persamaan yang baru. So punca kita dekat sini adalah alfa tambah beta, okay, dan alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Okey, jom kita buat hasil tambah punca. Hasil tambah punca adalah yang ni tambah dengan yang ni. So alfa tambah beta tambah dengan alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Okey, so untuk alfa tambah beta ni kita boleh gantikan terus dengan yang ni. Cumanya yang ni kita tak boleh gantikan. Kita perlu huraikan dulu. So untuk yang ni kita perlu ada tips hafalan, tips ingat, okey, ataupun hafal. Okey, kalau kita diberi A kuasa 2 tambah B kuasa 2, okay, kita boleh huraikan menjadi alfa tambah beta kuasa 2 tolak 2 alfa beta. Okay, jadi jom kita gantikan nilai. Alfa tambah beta adalah 7 per 2. Okay, alfa beta adalah 1 per 2. So yang ni tekan je kalkulator. Okay, 7 per 2, okay, kuasa 2, okay, tolak 2, 1 per 2. So kita dapat 45 per 4. Okey, so sekarang ni kita boleh gantikan terus. Alfa tambah beta adalah 7 per 2. Alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 adalah 45 per 4. Okey, so yang ni kita boleh tekan terus kalkulator kita. 7 per 2 tambah dengan 45 per 4. Okey, so kita dapat 59 per 4. Okey, so yang ni adalah untuk hasil tambah punca. Jom kita buat untuk hasil darab punca pula. Hasil darab punca adalah yang ni darab dengan yang ni. Alfa tambah beta darab dengan alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. So alfa tambah beta adalah 7 per 2. Okey, alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2, kita ambil jawapan tadi, 45 per 4. Okey, so ni tekan je kalkulator. 7 per 2 darab 45 per 4. Okey, so kita akan dapat jawapan kita adalah 315 per 8. Okey, so sekarang kita nampak untuk hasil tambah punca sama juga. Yang ni adalah sama dengan negatif B per A. Okey, so maksudnya 59 per 4 ni adalah sama dengan negatif B per A. Negatif B adalah dekat sini P. Okey, A adalah 8. Okey, so kita dapat P kita, tekan kalkulator, 59 per 4 equal to negatif P, gantikan dengan negatif X per 8. Tekan shift soft equal. So jawapan kita adalah negatif 118. Okay, untuk hasil darab punca pula sama dengan C per A. So kita ambil 315 per 8 sama dengan C per A. So C dekat sini adalah Q, A dekat sini adalah 8. Okay, so kita tekan kalkulator, kita akan dapat Q adalah 315. Okay, settle. Okay, soalan nombor 12. So yang ni adalah persamaan linear serentak. So first kali apa yang kita perlu buat, kita perlu check dulu jawapan ni betul ke tak. Okay, so kita perlu tekan mod EQN, kita ambil yang nombor 2. So nilai A 1, negatif 1, 1, 1, negatif 1, 1, jawapan 8. Okay, yang ni pula 3, 3, negatif 9. 3, 3, negatif 9, negatif 6. Okay, dan last sekali 7, negatif 2, 5, 39. Okay, so kita dapat kat sini X adalah 4. Okay, salin dulu. X adalah 4. Okay, Y adalah negatif 3. Okay, dan Z adalah 1. Okay, so sekarang ni jom kita buat. So mula kita ambil yang ni dengan yang ni dulu. Okay, so ambil X tolak Y tambah Z equal to 8. Yang ni pula 3X tambah 3Y tolak 9Z equal to negatif 6. So kita nak samakan yang ni dengan yang ni, kita perlu darabkan yang ni dengan 3. Okay, so dia akan jadi 3X tolak 3Y tambah 3Z equal to 24. So yang ni kita biarkan. Tolak 9Z equal to negatif 6.
So kita nampak X dengan X dah sama. So yang ni kita boleh tolakkan. Alright. So 3 tolak 3 kosong. So yang ni pula negatif 3 tolak dengan 3. Kita akan dapat negatif 6Y. Okay, yang ni pula 3 tolak 9. Kita akan dapat 12. Okay, 3 tolak negatif 9 dapat 12Z. Yang ni pula 24 tolak negatif 6 dapat 30. Okay, so yang tu dah settle dah untuk yang ni. So kita buat untuk yang ni dengan yang ni pula. Okay, so sama juga. X tolak Y tambah Z equal to 8. 7X tolak 2Y tambah 5Z equal to 39. Okay, so sekarang kita nak samakan yang ni dengan yang ni. Kita perlu darabkan dengan 7. So kita akan dapat 7X tolak 7Y tambah 7Z. 8 darab 7, 56. So yang ni 7X tolak 2Y tambah 5Z, 39. So 7 tolak 7 kosong. Negatif 7 tolak negatif 2. So ni kalau tak boleh congak, kita tekan kalkulator. Okay, negatif 7 tolak dengan negatif 2. Tolak dengan negatif 2. So kita akan dapat negatif 5Y. So untuk Z pula 7 tolak 5. Kita akan dapat 2Z. Untuk yang ni 56 tolak 39. Kita akan dapat 17. Okay, so sekarang jom kita ambil yang ni dengan yang ni. Kita buat persamaan serentak pula. So negatif 6Y tambah 12Z 30. Dan yang ni negatif 5Y tambah 2Z 17. Okay, sekarang kita nampak yang ni 2 dengan 12 kita boleh samakan. Kita darabkan dengan 6. Okay, so dia akan jadi negatif 5 darab 6 dapat negatif 30Y. 2 darab 6 dapat 12Z. 17 darab 6 boleh tekan kalkulator. Kita akan dapat 102. Okay, yang ni salin balik. Negatif 6Y 12Z 30. So kita nampak yang ni dengan yang ni sama. So kita boleh tolak. Okay, so negatif 30 tolak negatif 6. Kita akan dapat negatif 24. Negatif 24Y. Okay, 12 tolak 12 kosong. 1, 2 tolak 30. Kita akan dapat 72. Okay, so Y adalah 72 bahagi negatif 24. Kita akan dapat kat sini negatif 3. So kita check betul tak jawapan kita. Y adalah negatif 3. Okay, betul. So kita sambung balik jalan kerja kita. So kita ambil yang atas balik. Kita reverse balik. Kita ambil satu persamaan yang kita nak. Kita ambil yang ni. Okay, negatif 5Y tambah 2Z equal to 17. So ni kita boleh tekan kalkulator terus. Negatif 5. Negatif 3. Okay, tambah 2Z. Z tu kita gantikan dengan X equal to 17. Tekan shift soft equal. So jawapan kita untuk Z adalah 1. Betul tak? Aha, betul. So kita sambung lagi dengan, kita ambil lagi persamaan yang atas sekali, iaitu X tolak Y tambah Z. X tolak Y tambah Z equal to 8. So ni kita boleh tekan kalkulator juga. X tolak Y tambah Z equal to 8. So kita dapat jawapan kita adalah 4. Okey, betul. Okey, soalan nombor 13. So dia cakap ABCD adalah segi 4 selari dilabelkan secara lawan arah jam. So first kali kita perlu lukis dulu. Okey, yang ni A, yang ni B, okey, yang ni C, yang ni D. So kita labelkan dulu. Yang ni A. Alright, so A adalah negatif 1, negatif 1. B tak diberi. C kat sini 35. D tak diberi. Okay, so untuk soalan A dia nak cari garis lurus BD. So BD dia cakap selari dengan garis ni. So first kali kita perlu tukar yang ni kepada Y equal to MX tambah C dulu. Okay, so kita nak 5Y akan jadi X tambah 25. So kita nak Y saja, betul tak? So bahagi semua dengan 5 akan dapat 1/5X. 25 bahagi 5 akan dapat 5. So kecerunan yang ni adalah 1/5. Dia cakap BD selari dengan yang ni. So maksudnya kecerunan BD pun 1/5. Alright, so kecerunan dah dapat. So kita perlu cari titik pula antara BD tu. Okay, so nak cari titik antara BD tu, kita perlu cari titik tengah. Sebab titik tengah AC pun sama dengan titik tengah BD. So macam nak cari titik tengah, kita boleh guna formula X tambah X bahagi 2. So 3 tambah negatif 1 bahagi 2.
So untuk y pun sama, y tambah y bahagi 2. 5 tambah negatif 1 bahagi 2. So kita akan dapat kat sini 1, 2. Okay, so kita dah boleh guna formula y equal to mx tambah c. Gantikan dalam ni y 2, m 1 per 5. Okay, x adalah 1 tambah c. So kita boleh cari nilai c. Okay, 2 equal to 1 per 5, 1 tambah c tambah x. Okay, shift soft equal. So jawapan kita adalah 9 per 5. So salin balik, persamaan kita adalah y equal to 1 per tambah 9 per 5. Okay, so jom kita buat soalan B. Okay, so dah cakap kat sini BC berserenjang dengan AC. So BC yang ni berserenjang dengan AC. Okay, so dia nak cari kat sini titik B. So kat sini kita dah ada persamaan. Persamaan apa ni? Persamaan BD, betul tak? So BD kita dah ada persamaan yang ni. So kita perlu cari persamaan yang ni, sebab kita nak cari titik persilangan antara ni dengan ni. Okay, sebelum tu kita label dulu titik tengah ni. Tadi kita dapat 1, 2. Okay, jadi jom kita cari persamaan BC dulu. Okay, so kat sini persamaan AC kita dapat kecerunan AC adalah 5 tolak negatif 1 bahagi dengan 3 tolak negatif 1. So kita tekan kalkulator, kita akan dapat 5 tolak negatif 1 bahagi dengan 3 tolak negatif 1. So kita dapat 3 per 2. So kenapa kita perlu cari kecerunan AC? Sebab kita nak cari kecerunan BC. Okay, so kat sini kecerunan AC darab kecerunan BC adalah negatif 1 sebab serenjang. Okay, so kat sini cerunan AC adalah 3 per 2. So kita dah boleh dapat kecerunan BC. So kecerunan BC adalah negatif 2 per 3. Okay, so untuk kecerunan dah dapat. So apa yang kita nak cari lepas tu? Kita perlu cari titik. Okay, titik yang kita ada kat BC adalah 3 per 5. So kita dah boleh guna y equal to mx tambah c. So y kita adalah 5, m kita adalah negatif 2 per 3, x kita adalah 3 tambah c. So boleh tekan terus kalkulator. 5 equal to negatif 2 per 3 x tambah c. 3 tambah c. Ok, so kita dapat kat sini 7. Ok, so kat sini persamaan kita adalah y equal to negatif 2 per 3x tambah 7. Ok, so persamaan ni kita dah dapat. Ok, persamaan ni pun kita dah dapat. So macam mana kita nak cari titik persilangan? Kita perlu buat persamaan serentak antara ni dengan ni. So kita buat persamaan serentak, kita masukkan y ni dalam ni. Dia akan jadi 1 per 5x tambah 9 per 5 equal to negatif 2 per 3x tambah 7. So ni kita boleh tekan terus kalkulator kita. 1 per 5x, ok, tambah 9 per 5, ok, equal to negatif 2 per 3x, ok, tambah 7. So tekan shift soft equal, kita akan dapat jawapan x adalah 6. Okay, so untuk koordinat y pula kita boleh ganti dalam mana-mana persamaan. So kita boleh ambil persamaan ni juga. Negatif 2 per 3x, masukkan 6 tambah 7. So ini tekan juga kalkulator. Negatif 2 per 3x, okay, tambah 7. So kita akan dapat 3. So titik B kita adalah 6, 3. Alright, so kita label kat sini titik B adalah 6, 3. So titik B dah settle. So macam mana kita nak cari titik D? Okay, so kalau ingat, kalau formula titik tengah tadi adalah x tambah x bahagi 2, betul tak? So 1 ni adalah, okay, x tambah x, 6 tambah, so yang ni kita label sebagai xy dulu. Okay, so 6 tambah x bahagi 2. Sama juga untuk koordinat y. So 2 titik tengah tadi adalah 3 tambah y bahagi 2. Alright, so sekarang ni kita dah boleh dapat nilai x. Tekan je kalkulator. 1 equal to, okay, 6 tambah x per 2. So kita dapat nilai x adalah negatif 4. Yang ni pun sama, tekan 2 equal to 3 tambah x per 2. So kita dapat jawapan kita adalah 1. So koordinat C adalah
Koordinat D adalah negatif 4, 1. Alright. So kat sini soalan B1 dah settle. Jom kita buat B2 pula. So B2 kita nak cari koordinat, kita nak cari luas. So koordinat semua kita dah ada dah. So ini kita labelkan dulu sebagai negatif 4, 1. Alright. So ini kita copy jap. Okey, lepas tu kita dah boleh cari dia punya luas. So nak cari luas kita guna formula 1/2. So kita boleh ikut arah jam ataupun kita boleh ikut lawan jam. Okey. So kita start dengan negatif 1, negatif 1. Okey, 6, 3, 3, 5, negatif 4, 1 dan diakhiri dengan negatif 1, negatif 1 juga. Okey, so untuk yang belah ni kita boleh darab. Okey. Yang ni pun sama, kita boleh darab. Okey, untuk merah kita tambah. Untuk biru kita tolak. So negatif 1 darab 3, negatif 3. 6 tambah 6 darab 5, 30. Tambah 30. 3 darab 1 tambah 3. Negatif 4 darab negatif 1 tambah 4. So biru pula. Tolak negatif 1 darab negatif 6. Dapat negatif 6. Tolak 3 darab 3, 9. Tolak 5 darab negatif 4, negatif 20. Okey. Tolak 1 darab negatif 1, negatif 1. So kita boleh tekan kalkulator terus. Negatif 3 tambah 30 tambah 3 tambah 4. Tolak negatif 6. Okey. Tolak 9. Tolak negatif 20. Right. Tambah 1. Tolak negatif 1. Okey. So kita akan dapat 52. Okey. So 52 ni kita perlu bahagikan dengan 2 untuk dapat jawapan sebenar. So kita dapat jawapan kita adalah 26. Alright. Okey, soalan log. So kita nampak soalan ni base dia adalah 2, betul tak? So sekarang ni kita perlu tukarkan y dengan 2 supaya kita nak base 2. So kalau kita nak tukarkan kedudukan y dengan 2 ni, automatik log pun dia akan terbalik. So daripada bawah dia akan tukar ke atas. Dia akan jadi log 2y. Okey. So ini salin balik 4 tambah log 2 y tambah 5. So yang mana ada log semua kita letak belah kiri. Okey. Tolak log 2 y tambah 5 equal to 4. So sekarang ni asas dah sama. So kita boleh gabungkan. Sebelum tu nak gabung kita perlu letakkan 2 ni kepada kuasa dulu. So kita letakkan 2 ni menjadi kuasa untuk y dulu. So baru kita boleh gabungkan. Okey. Kita nampak yang ni tolak, dia akan jadi bahagi. Y kuasa 2 bahagi y tambah 5 equal to 4. So kalau macam ni asas kita boleh tendangkan jawapan. So akan jadi y kuasa 2 per y tambah 5 equal to 2 kuasa 4. Okey. 2 kuasa 4 kita boleh permudahkan terus jadi 16. So yang ni semua pindah ke belah kiri, ke belah kanan akan jadi 16y tambah 16 darab 5 akan dapat 80. So susun balik y kuasa 2 tolak 16y tolak 80. So yang ni kuadratik boleh tekan kalkulator. Okey. So tekan A adalah 1, B adalah negatif 16, C adalah negatif 80. So kita akan dapat 20 dan negatif 4. Y tolak 20. Okey, Y kita dapat 20 dan negatif 4. Y tambah 4. Okey. Tapi kat sini Y adalah asas, betul tak? So asas tak boleh negatif. So jawapan ni kita reject. Okey. So kita buat soalan B pula. Okay, sebelum tu saya letakkan yang ni ke atas dulu jap. Okey, so kita buat soalan B pula. Soalan B. So macam ni kita nak cari nilai N. So first kali kita permudahkan bahagian yang belah kanan dulu. So sama juga kita nak asas A. So kita perlu tukarkan kedudukan A dengan 24. Bila kita nak tukarkan kedudukan log pun kita perlu tukarkan. Okey. So dia akan jadi 1/2. Okey, ni tukar kedudukan dia akan naik ke atas. Dia akan jadi log A 24. Okey, tolak log A 3/8. Okey, tolak 6 log A 3. So asas dah sama. So kita boleh gabungkan asas terus. Sebelum tu kita letakkan 6 ni menjadi kuasa untuk 3 dulu. Okey, mantap. So kita teruskan 1/2 dan kita gabungkan log A 24. Tolak akan jadi bahagi. Bahagi 3/8. Okey, tolak akan jadi bahagi. Bahagi 3 kuasa 6. Okey, so ini kita boleh tekan terus kalkulator. Okey, tekan terus 24
24 bahagi dengan 3/8. Okey, bahagi dengan 3/8, 3 kuasa 6. Alright, so kita dapat dekat sini jawapan adalah 64/729. So 1/2 log A 64/729. Okey, so sekarang kita nampak kita ada log AN, betul tak? Log AN, belah ni tak ada apa-apa, betul tak? So kita perlu letakkan 1/2 ni menjadi kuasa. So kita akan dapat log A 64/279. Okey, kuasa 1/2. So ini kita boleh tekan kalkulator. Jap, yang ni 729 terbalik. 729. Okey, so kita tekan je kalkulator. 64/729. Alright, kuasa 1/2. So kita akan dapat 8/27. Alright, so kita bandingkan N sama dengan 8/27. Okey, so kita buat untuk soalan nombor 2 pula. So soalan nombor 2 dia nak cari nilai log AN. Okey, so dia cakap A adalah 2/3. Okey, N adalah yang kita dapat tadi, 8/27. So untuk yang ni kita boleh guna banyak cara. Okey, so cara yang paling senang kita guna base 10, log asas 10. So ambil lah log asas 10, 8/27 bahagi dengan log asas 10, 2/3. So ini boleh tekan kalkulator. Log 8/27 okey, bahagi dengan log 2/3. So kita akan dapat jawapan kita adalah 3. Okey. Okey, soalan nombor 15. So kat sini kita ada beri satu gambar rajah. Dia cakap luas yang ni adalah 5/1/3. So first kali kita tukar yang ni kepada pecahan tak wajar dulu. Yang ni darab dengan yang ni tambah dengan yang ni. So akan jadi 16/3 luas dia. Okey. So kalau kita nak cari luas yang ni, okey, yang ni adalah terhadap y. Okey. So bila terhadap y kita perlu integrate terhadap y. Okey. So yang ni adalah x dy. So yang ni adalah 0 hingga k. Dia punya limit 0 hingga k. Alright. So kita akan dapat luas yang belah merah ni. Okey. So luas merah ni adalah separuh daripada yang ni. So maksudnya 16/3 perlu bahagi dengan 2. Okey. Bahagi 2, kita akan dapat 8/3. So luas yang ni adalah 8/3. So sekarang kita nak ungkapkan x. Kita ada persamaan y equal to x kuasa 2. So kalau kita nak x kuasa 2 pindah akan jadi kuasa 1/2. So masukkan dalam persamaan y kuasa 1/2 dy 8/3. Okey. So sekarang jom kita kamerkan. Kuasa perlu tambah, akan jadi 1/2 tambah 1, 3/2 bahagi dengan kuasa itu. Okey. So 2 ni kita boleh permudahkan letak dekat atas. Okey. So yang ni daripada k, daripada 0 hingga k. Alright. So sekarang jom kita gantikan masuk dalam persamaan. So 2k kuasa 3/2/3 tolak 2 0 kuasa 3/2/3 equal to 8/3. Okay, so ini salin je balik. 2/3 k kuasa 3/2. So yang ni kita akan dapat 0. So bila dapat 0 kita biarkan. Okay, equal to 8/3. So sekarang kita nampak bawah dah sama, betul tak? So bila dah sama kita perlu bandingkan yang atas saja. So kita bandingkan 2k kuasa 3/2 equal to 8. So k adalah 8 bahagi 2, kita dapat 4. So untuk cari k, kuasa bila pindah ke sebelah dia akan terbalik. So dia akan terbalik jadi 2/3. So yang ni tekan je kalkulator. Okay, 4 kuasa 2/3. So kita akan dapat 2.52. Alright. So yang ni untuk soalan A dah settle. So kita buat untuk soalan B pula. Soalan B dia cakap fungsi kecerunan adalah Px tambah 2. So fungsi kecerunan adalah dy dx adalah Px tambah 2. Okey, lepas tu dia cakap kecerunan normal adalah negatif 1/6. Alright. So kalau kita ingat balik kecerunan normal darab dengan kecerunan tangent, kita akan dapat negatif 1. So kecerunan normal adalah negatif 1/6. Okay, so kita akan dapat kecerunan tangent adalah, so ini boleh tekan je kalkulator, negatif 1/6 darab dengan x. Okay, kita gantikan dengan x.
equal to negatif 1. So shift south equal kita akan dapat 6. Alright. So sekarang ni kalau kita nak cari kecerunan tangent, kita perlu dy dx. So kita dah ada dy dx. So kita boleh cari kecerunan tangent. So kita masukkan x tu dengan titik yang diberi, iaitu 1. Alright. So kecerunan tangent tadi adalah 6. So yang ni P tambah 2. Kita akan dapat P adalah 6 tolak 2, 4. Okay. So kita buat untuk soalan nombor 2 pula. Dia nak persamaan lengkung dalam bentuk pintasan. Okay. So sekarang kita ada dy dx equal to px tambah 2. P adalah 4x tambah 2. So kalau kita nak cari persamaan lengkung, kita perlu tukarkan dia kepada y. So daripada sini kepada y, kita perlu kamerkan, integrate. So kita perlu cari integrate. So x kuasa 1 tambah 1 akan jadi kuasa 2 bahagi dengan 2. So yang ni boleh permudahkan, akan jadi 2. Okay. 2 yang belakang ni kalau kita kamerkan, kita akan dapat 2x. Okey, lepas tu perlu ingat kita ada tambah C. Okey, so kalau kita nak cari nilai C ni, kita perlu gantikan titik yang diberi, iaitu 1, negatif 8. So negatif 8. Okey, 2, X dia adalah 1 kuasa 2 tambah 2, 1 tambah C. So ini kita boleh tekan terus kalkulator. Okey, negatif 8 equal to 2, 1 kuasa 2 tambah 2, 1 tambah C. C tergantikan dengan X. So kita akan dapat C adalah negatif 12. So kita perlu salin balik, kita punya persamaan kita adalah 2X kuasa 2 tambah 2X tolak 12. Okay. So sekarang ni dia nak dalam bentuk pintasan. Maksudnya kita perlu faktorkan dia. Okay. So kalau kita nak faktorkan, kita perlu keluarkan dulu dia punya faktor kat sini. 2 akan jadi X kuasa 2 tambah X tolak 6. Lepas tu barulah kita boleh tekan kalkulator. Okey. So nilai A adalah 1, nilai B adalah 1, nilai C adalah negatif 6. So kalau kita nak faktorkan, dia akan jadi kat sini X tolak 2. Okey. Satu lagi, X tambah 3. Alright, sudah dapat.